أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa dikurniakan Allah hidayah dan taufik. Sidang pendengar yang dimuliakan, kuliah Masjid Abidin pada malam ini masih lagi meneruskan kalam hikmat yang berkaitan dengan mencari kemasyhuran. Dan sebagai sambungan daripada kisah yang sudah disebutkan dalam kuliah yang lalu, yang berligar di sekitar seorang hamba yang dinyatakan oleh Nabi SAW bahawa beliau itu adalah calon ahli syurga. Dan riwayat ini berkait dengan seorang sahabat besar Nabi Muhammad SAW, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah bertanya, yakni setelah dinyatakan oleh Nabi SAW mengenai seseorang yang datang menghadap beliau dan mohon kepada Nabi supaya mendoakan beliau agar beliau mati syahid. Jadi Abu Hurairah bertanya Nabi tentang orang itu, apakah orang itu ya Rasulullah? Yakni orang yang berkulit hitam itukah yang datang menghadapmu, itukah yang kau maksudkan semalam ya Rasulullah? Jawab Nabi, ya, itulah orang yang sebelum ini digambarkan oleh Nabi bahawa beliau adalah calon ahli syurga. Jadi ternyata beliau ini seorang yang sangat tidak dikenali. Ia hamba sahaya dari Bani Fulan. Bahawa orang itu statusnya adalah seorang hamba. Seorang hamba dari kalangan suatu kaum. Jadi demikianlah yang ingin dijelaskan di sini, betapa sebahagian daripada orang-orang soleh itu tersembunyi ehwalnya, tidak diketahui dan tidak dikenali. Abu Hurairah berkata, yakni bertanya lagi kepada Nabi SAW, mengapa tidak kau beli dan merdekakan ya Nabi Allah? Jadi kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, orang ini orang mulia. Engkau sendiri menyatakan beliau ini calon ahli syurga. Kenapa engkau tidak membeli orang itu lalu memerdekakannya? Lalu apa jawaban Nabi? Lihat, ternyata Nabi tidak melakukan semua itu ada tujuannya, ada hikmah kebijaksanaannya. Jawab Nabi SAW,
bagaimana aku akan dapat berbuat demikian bila Allah akan menjadikannya seorang raja di syurga? Yani aku tidak melakukan seperti itu kerana aku tahu keadaan itulah yang melayakkan beliau untuk menjadi raja di syurga nanti. Yani keadaan itulah yang sesuai untuknya. Dan keadaan itu, ehwal itulah yang melayakkan beliau itu menjadi orang ternama di akhirat. Ternyata bahawa manusia di akhirat nanti tidak sama dari segi darjatnya. Dan kita semua sudah sedia maklum bahawa syurga di akhirat itu mempunyai darjat-darjat yang berbeza-beza. Ada Jannatul Firdaus, Jannatul Naim, Jannatul Mawa, dan bermacam-macam. Sebagaimana juga neraka itu mempunyai tingkatan-tingkatan yang tersendiri. Kalau syurga ada darajat, maka neraka ada darakat, tingkatan-tingkatan yang tersendiri. Maka tingkatan-tingkatan ini di manakah ukurannya? Apakah ukuran tingkatan-tingkatan syurga ini? Apakah kerana jumlah amalan-amalan kita yang kita lakukan? Atau bagaimana? Ternyata tingkatan-tingkatan itu adalah bergantung kepada tahap jiwanya, kualiti rohaninya, bukan kuantiti amalannya. Adapun jumlah amalan itu mengundang banyaknya nikmat di dalam syurga. Semakin banyak amal, semakin banyak ganjaran, semakin besarlah nikmat. Tapi darjat di syurga ukurannya bukan di situ. Ukurannya adalah tahap kejiwaannya, darjat takwanya, tahap keyakinannya, kejernihan hatinya. Itulah yang mengukur darjat manusia di syurga nanti. Kualiti jiwanya, bukan kuantiti amalnya. Jadi ternyata Nabi tidak melakukan seperti yang disyorkan oleh Abu Hurairah tadi kerana melihat ehwal itu ternyata melayakkan orang itu untuk mendapat kedudukan tinggi di syurga. Barangkali kalau tidak begitu, tidak melayakkannya barangkali. Yani ada kalanya seseorang itu berada dalam suatu situasi bahawa keadaan itu lebih baik untuknya. Dia ditakdirkan Allah miskin, susah. Dari segi hikmah, ehwal itu adalah lebih baik untuknya berbanding keadaan-keadaan yang lain dari itu. Barangkali kalau dia kaya, dia tidak mampu melakukan sesuatu yang mampu dilakukan pada waktu dia miskin. Maka begitulah pandangan hikmah. Kata Nabi, hai Abu Hurairah, sesungguhnya di syurga itu ada raja dan orang-orang terkemuka. Sebagaimana manusia ini, darjat mereka ini, kedudukan mereka ini tidak sama di dunia. Maka demikian juga di syurga nanti, manusia juga ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang berkedudukan seperti raja, ada seperti pembesar-pembesar, dan ada yang seperti rakyat jelata dan sebagainya. Sebagaimana kedudukan manusia di dunia, maka hal seperti ini ditemui di akhirat nanti juga. Cuma kalau di dunia ini, darjat yang menentukan darjat manusia, faktor-faktor yang tersendiri, seperti pangkat, kekayaan dan sebagainya. Adapun di syurga, darjat-darjat ini tidak berkait dengan faktor-faktor itu. Iman dan amal soleh lah yang menentukan darjat manusia di akhirat. Dan ini kata Nabi, yakni orang ini salah seorang raja dan terkemuka. Beliau inilah kata Nabi salah seorang daripada orang kenamaan, seorang raja di akhirat nanti. Maka keadaannya itu sebagai seorang hamba yang menjadi seorang hamba kepada suatu kaum itu dilihat lebih baik untuknya di dunia ini. Kerana di akhirat nanti orang ini menjadi raja yang terkemuka.
Kemudian kata Nabi lagi, hai Abu Hurairah, sesungguhnya kasih, yakni Allah kasih kepada makhluknya yang suci hati, yang samar. Terjemahan yang samar di sini saya rasa kurang tepat, kerana nas-nas riwayat menyebut perkataan taqi itu orang yang bertakwa. Barangkali dilihat dari segi tersembunyinya, orang yang terlindung. Maka lebih baik, lebih jelas dilihat orang yang bertakwa hatinya, yakni orang yang suci bersih hatinya, orang yang bertakwa jiwanya, yang bersih nuraninya, yang terurai rambutnya. Terurai rambut mengisyaratkan kepada sekelompok manusia yang menekuni ibadah. Bukan dianjurkan seperti ini. Pada dasarnya agama kita menganjurkan kebersihan, keindahan. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu indah dan suka kepada yang indah. Jadi pada dasarnya agama kita dasarnya adalah suci, bersih, indah, cantik dan sebagainya. Cuma bagaimana di sini bila dinyatakan Allah Ta'ala kasih kepada orang-orang yang sifatnya seperti ini, iaitu orang yang suci, orang yang murni hatinya, orang yang bertakwa, orang yang terurai rambutnya, yang ini tidak terurus, bagaimana pula? Ini bukan saranan, hanya untuk menyatakan bahawa di kalangan manusia yang ahwal seperti ini, ada di antara mereka yang dikasihi Allah. Ada kelompok yang secara takdir Allah orang miskin, namun mereka tekun beribadah. Maka inilah ahwalnya. Maka ada di antara mereka itu orang yang mendapat kasih sayang Allah. Kena faham, bukan insur supaya jadi seperti ini, tapi kedapatan orang seperti ini. Hal-hal seperti inilah yang perlu difahami dengan baik dalam tasawuf. Dan di sinilah juga tempatnya orang selalu menuduh tasawuf menganjurkan hal yang bukan-bukan. Nah, tengok seperti ini, pakaian copan-camping, lalu adalah orang-orang yang suka tiru macam ni. Buatlah dia perangai copan-camping macam tu, pakai lebih-lebih kurang. Tidak. Memang saya tidak nafikan dari kezuhudan, itu terserah kepada diri masing-masing. Tapi dikala bermuamalah dengan manusia, pakailah sesuatu yang selayak dengannya. Dan inilah yang ditunjukkan oleh sahabat besar Nabi Muhammad SAW. Salman Al-Farisi, dikala dilantik menjadi gubernur di Madain, memang orang ini sangat zuhud, sangat warang. Pakaiannya itu sangat sederhana. Dikala menyendiri, begitulah etika berpakaiannya. Tapi dikala beliau didatangi oleh tetamu, dia menukar pakaiannya dengan pakaian yang cantik. Jadi secara peribadi, orang boleh buat menurut kehendak hatinya. Tapi dikala bermuamalah dengan manusia, ambil kira apa yang selayaknya. Maka tasawuf seperti itu. Bukan menganjurkan orang memakai compan-camping, minta sedekah dan sebagainya. Tidak. Sekalipun wujud fenomena seperti itu, tapi perlu difahami siapa mereka itu, dan pada ehwal bagaimana mereka berkeadaan seperti itu perlu difahami. Supaya apa? Supaya orang tidak menyalahfaham hal-hal seperti ini, terutamanya apabila mereka ini mengaji tasawuf, baca kitab-kitab Tok Wali, tengok begini, banyak canggah dengan nilai-nilai agama ni. Kita tengok bagaimana mereka itu, siapa mereka itu. Apakah itu menjadi tuntutan atau bagaimana? Yang kempes perut kecuali dari hasil yang halal, yakni yang tidak memuatkan perutnya itu kecuali dari sumber yang halal, termasuk golongan kelompok manusia yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bila akan masuk kepada raja tidak diizinkan. Orang ini kalau ingin menghadap orang kenaman, orang besar-besar, tidak diberi peluang, tidak diberi ruang. Kenapa? Tidak ada kepentingannya.
tidak ada keperluannya. Tapi ternyata di kalangan mereka ada orang yang tidak mulia di sini tapi mulia di sana. Tidak mulia pada pandangan manusia tapi sangat mulia di alam rohani, sangat mulia di langit. Bila meminang wanita bangsawan tidak diterima, yakni menggambarkan suatu keadaan orang yang bukan orang yang menarik perhatian, bukan orang-orang yang berjawatan, berkenamaan dan sebagainya, sehingga kalau nak minang puan pun orang tak beri ke dia. Nak menggambarkan ada orang kelompok manusia seperti ini. Bila tidak ada, tidak dicari. Orang ini dalam masyarakat, kalau tidak ada pun tidak kurang apa-apa. Orang tidak cari dia. Kenapa? Dilihat tidak menyumbang, dilihat orang. Yakinilah bahawa Allah Ta'ala tidak mengangkat seorang wali kecuali cenderung untuk berkhidmat kepada manusia. Inilah hakikatnya. Tidak ada seorang wali pun kecuali akan berkhidmat menurut qada masing-masing, menurut kelapangan masing-masing. Lalu bagaimana yang terjadi kepada beberapa orang soleh yang tidak menyendiri? Bagaimana kita nak memahami situasi ini? Karena saya nyatakan tadi, tidak ada seorang wali pun kecuali digerakkan untuk berkhidmat, bukan saja kepada manusia, bahkan kepada seluruh makhluk. Bacalah kisah para awliya. Inilah trend kehidupan mereka. Mereka sudah sampai kepada apa yang difirmankan Allah, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Tapi masalahnya, bila kita baca kisah para awliya, ada beberapa kelompok yang menyendiri, tak berkait dengan orang, senyap duduk seorang itu. Mana cerita pula ni? Yakinilah, fahamilah hakikat. Mereka ini diberikan jiwa yang ingin berkhidmat sejujur-jujurnya. Cuma keadaan zahirlah yang kadang-kadang menjadi penghalang kepada mereka. Mereka kalau diberikan kekuatan, diberikan sesuatu, akan berkhidmat dengan kekuatan itu. Malahnya ditakdirkan Allah sakit. Sebahagian mereka itu dibatasi dengan kemiskinan. Andai kata mereka diberi kekayaan, mereka akan berkhidmat dengan kekayaan itu. Maka atas dasar ini kita akan melihat sebahagian mereka itu kelihatan zahirnya macam menyendiri. Hal ini kita temui pada Uwais, wali besar, tabi'in yang terafdal, antara tabi'in yang paling afdal. Bagaimana ahwalnya? Tidakkah dia kelihatan menyendiri, jauh dari orang ramai? Sekalipun dia beberapa ketika terlibat dengan perang yang memihak kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan mati dalam perang itu. Tapi pada dasarnya orang ini kelihatan menyendiri. Lalu bagaimana kita nak tafsirkan? Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada wali kecuali diutuskan untuk berkhidmat. Yang ini seorang diri, dosa senyap ni macam mana cerita ni? Perhatikan bagaimana doanya. Dia sentiasa berdoa supaya Allah Ta'ala memberi rahmat kepada seluruh orang-orang Islam. Tinggal lagi dia ditakdirkan Allah tidak diperlukan oleh orang ramai. Dia pula ditakdir yang miskin. Lalu ternyata sumbangan zahirnya sangat terhad, tapi batinnya sangat beria-ia dan bercita-cita untuk berkhidmat kepada seluruh manusia. Inilah yang saya maksudkan, supaya kita faham bahawa wali itu bukan orang bagi suka duduk senyap sama seorang semata-mata keinginan nafsu. Tidak. Orang yang digerak hati untuk berkhidmat, tapi tinggal lagi dibatasi dengan bermacam-macam perkara. Dia ada keinginan yang besar, tapi sakit, nak buat mana? Nak bangun pun tak boleh. Andai kata terjadi seperti ini, tapi jiwanya, andai kata dia beri ruang, dia akan terus berkhidmat pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila hadir tidak dihirau. Orang ini lantaran kerana low profile-nya itu, kalau dia menghadiri sesuatu perkara pun, dia tidak mendatangkan apa-apa. Orang tidak menghiraukannya. Tak ada pun tak apa, ada pun tak ada kisah ke dia. Nabi menggambarkan kelompok seperti ini. Bila sakit tidak dijenguk.
Sakit pun orang tak pergi jenguk, tak pergi tengok dia, tak jenguk. Kenapa? Tak ada keuntungan apa-apa. Dia bukan orang kenamaan. Kalau kenamaan pergi tengok, oh sedap je kok dia tengok, oh mari orang ni boleh tahan ni ada harapan cerah ni. Ni tak ada sekepeng. Pergi tengok, tak boleh beri apa benda, tak boleh beri apa satu. Orang tak heran dia. Lalu dia kalau sakit tidak diziarahi, kenapa tidak menguntungkan apa-apa? Bahkan bila mati tidak dihadiri jenazahnya. Yang ini tidak ramai yang mengunjunginya, disempurnakan. Tapi tidaklah seperti orang-orang tertentu yang mendapat tarikan ramai untuk mengunjungi. Oh, tak heran ke dia. Ada kelompok seperti ini. Tapi tidak semua seperti ini. Cuma dalam riwayat ini, Nabi nak menceritakan ada sekelompok para wali yang seperti ini keadaannya. Tapi bukan semuanya seperti ini. Kerana kalau kita perhatikan kisah-kisah para awliya, ada yang tak nampak tanah orang pergi kunjung ziarah dia masa dia meninggal. Al-Imam Junaid dan imam-imam lain, di saat mereka meninggal tu, tak nampak tanah orang ziarah ke dia. Bacalah kisah-kisah para awliya, ramai juga yang dimasyhurkan seperti itu. Tapi ada di antara mereka itu seperti ini. Orang dah heran, orang dah kisah ke dia. Ketika sahabat bertanya, tunjukkan kepada kami seorang dari mereka. Jadi sahabat yang mendengar ungkapan Nabi ini ingin mengetahui lebih dari itu. Lalu bertanya Nabi, tunjukkan ya Rasulullah salah seorang di antara mereka itu. Siapa mereka itu? Jawab Nabi, yaitu Uwais Al-Qarni. Nabi menyebut nama ini. Sedangkan orang ini tidak pernah berjumpa Nabi, tidak pernah berjumpa, tapi hidup sezaman, tidak pernah berjumpa. Maka sebab itu beliau tidak ditarifkan sebagai seorang sahabat, sekalipun hidup sezaman. Kerana sahabat itu disyaratkan orang yang pernah berjumpa dengan Nabi dan beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan keimanan. Sahabat. Tapi kalau menurut ahli hadis lain sikit lah, orang yang lama. Sahabat besar ni orang yang lama berdamping dengan Nabi dan mati dengan Islam. Ada sedikit kelainan dalam tarif sahabat lah. Tapi apa pun, orang ini tidak pernah berjumpa dengan Nabi di masa hidupnya, tapi Nabi menyebut namanya. Seorang yang berkulit coklat, yakni tak putih lah, hitam. Orang Yaman. Orang Yaman bukan comel-comel sangat, cerah sikit daripada India. Putih pada ni gelap sikit daripada orang Melayu tahu matang tu. Rambut ketel. Taklah nak kata orang comel sangat, tidaklah. Ada orang comel-comel tu ada jugalah. Tapi rata-ratanya baka ni baka taklah comel sangat. Ini baka Yaman. Minta maaf lah kalau ada sini keturunan Yaman. Minta maaf lah, secara kebetulan sajalah. Takut ada tok nenek dia keturunan Yaman tu, minta maaf banyak-banyak. Lebar kedua bahunya. Bahunya ni lebar bidang dadanya. Sedang tingginya itu sederhana. Memang orang Yaman dah tinggi sangat. Selalu menundukkan kepalanya sambil membaca Quran. Ini kelakuannya. Nabi memerihalkan orang ini secara detail, sedangkan tidak pernah melihat. Selalu menundukkan kepala. Ada riwayat menyebut selalu mengangguk-anggukkan kepalanya kerana berzikir. Terangguk-angguk kepala dia tu. Tidak terkenal di bumi. Orang ini tidak dikenali. Walaupun kafilah, yakni kumpulan dagang yang ditumpang olehnya itu pun tidak mengenalinya. Yakni tidak dikenali sebagai orang yang ada kedudukan. Bukan tak kenal, tahu. Tapi tidak dikenali dengan arti orang yang tidak ada apa-apa jawatan, orang yang tidak ada apa-apa kedudukan pun. Tetapi sangat terkenal di langit. Oh, rupa-rupanya orang ini di langit sangat dikenali.
Kadang-kadang orang kita kata dah, kita nak kena atas hidup dunia ni je, tak langi dia kena mati dah. Ada orang kata gitu pula. Yang itu ternyata yang dilihat di sini, hakikat kemasyhuran itu bukan di sini. Yang mereka kendaki kemasyhuran di alam yang kekal abadi, iaitu di alam akhirat. Andaikan ia bersungguh-sungguh minta sesuatu kepada Allah, pasti diberinya. Orang ini mustajab doanya. Sebab itu Nabi pesan kepada Umar dan pesan kepada Ali radhiyallahu anhuma supaya cari orang ini. Kerana antara kelebihan orang ini disebut oleh Nabi sebagai mustajab doanya. Di bawah bahu kirinya ada bekas belang sedikit. Siapa begitu Nabi memerihalkan, mensifatkan orang ini. Bawah bahu pun tahu ada tanda. Pelik. Inilah Mishkatun Nubuwah, neraca kenabian, ilmu menerusi saluran wahyu. Kata Nabi, hai Umar dan Ali, jika kamu bertemu kepadanya, andai kata kamu dapat menemui orang ini, maka mintalah kepadanya supaya membacakan istighfar untukmu. Itu pesan Nabi. Kalau engkau jumpa orang ini, wahai Ali, wahai Umar, mintalah dia supaya tolong beristighfar untukmu. Tolong istighfar. Kenapa? Kerana doanya mustajab. Dan ternyata setelah wafatnya Nabi SAW, dua orang ini setiap kali sampai musim haji bergegas mencari orang yang dimaksudkan. Agaknya berapa tahun baru ditemui? Hampir 10 tahun baru ditemui. Tapi tidak pernah dua orang yang dipesan oleh Nabi ini putus asa. Cari semua. Setiap kali musim haji, mengitarlah. Mengitar dengan tim, mencari-cari dah dia. Sampai sekitar 10 tahun baru ditemui orang yang dimaksudkan ini. Maka demikianlah yang ingin dikhabarkan dalam kalam hikmat ini berkait dengan kemasyhuran. Lalu apa yang dapat disimpulkan dari kalam hikmat ini? Bahawa orang-orang yang ingin menempuh alam rohani, maka persyaratan pertama yang perlu diperkukuhkan adalah keikhlasannya. Tidak ada tujuan lain. Maka kadang-kadang keikhlasan kita itu tercemar dengan sesuatu yang kita tak sangka-sangka. Maka antara perkara yang mencemarkan keikhlasan kita adalah kecenderungan kita untuk mendapat kemasyhuran. Maka sebab itu kalam hikmat ini didahulukan oleh Syekh sesuai dengan kedudukan ikhlas sebagai satu syarat pertama untuk orang menempuh alam rohani. Maka sebab itu kata Syekh, maka sesiapa yang ada keinginan mencari kemasyhuran, maka buah pokok yang ditanamnya itu tidak akan sempurna buahnya. yakni amalan yang dilakukan untuk tujuan rohaninya itu tidak akan membuahkan buah yang sewajarnya, buah yang sepatutnya. Kemudian kalam hikmat yang ke-12, kata Syekh, ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha maidana fikrah. Tiada sesuatu yang sangat berguna bagi hati sebagaimana menyendiri untuk masuk ke maidan berfikir, yakni tafakur. Setelah dinyatakan beberapa perkara berkait dengan dasar-dasar kaedah beramal seperti yang sudah dijelaskan, sekarang Syekh sudah sampai masanya untuk menjelaskan beberapa praktis untuk menyelami alam kerohanian, untuk menempuh alam kejiwaan dalam meningkatkan kualitinya supaya mendekati Allah Subhanahu wa taala, supaya harmoni, supaya kuat bertambah keyakinannya. Lalu bagaimana amalannya? Kita selama ini mempelajari ilmu akhlak, lalu diatur kepada kita akhlak-akhlak mulia. Persoalannya bagaimana usaha kita untuk mendapat akhlak-akhlak itu? Bagaimana usaha kita? Tidak dinyatakan. Hanya disuruh bertawakallah kepada Allah. Bagaimana untuk membentuk jiwa supaya senang merasai hakikat itu? Tidak dinyatakan. Demikian juga disuruh supaya redalah. Disuruh, tapi bagaimana? Manhajnya apa? Tidak dijelaskan dengan baik.
Maka demikianlah orang yang mempelajari akhlak dari dimensi akhlaknya, hanya tahu akhlak-akhlak mulia tapi tidak diberi laluan bagaimana untuk memiliki akhlak itu. Maka dalam pengajian tasawuf bukan saja dinyatakan akhlak-akhlak mulia itu, tapi diberi laluan bagaimana usaha yang sepatutnya dilakukan untuk memiliki semua itu. Maka salah satu daripada manhajnya, yang inilah yang sedang dibicarakan oleh Syekh, iaitu seperti yang dimaksudkan tadi, tidak ada sesuatu yang sangat berguna kepada hati manusia seumpama khalwat yang dengannya manusia dapat memasuki maidan berfikir rohaninya. Apa yang perlu disucikan adalah jiwa manusia. Mukadimah kepada jiwa manusia adalah tafakur, berfikir. Dalam bahasa kita yang mudah, tafakur. Bahasa ahli tasawuf disebut muraqabah, dengan cabang-cabangnya yang bermacam-macam. Lalu meningkat daripada tahap berfikir, merenung, kepada memahami. Daripada memahami terus menembusi sampai ke dalam, sampai ke tahap merasai, mendalam lagi, menjunam lagi, sampai tahap ternyata bertajalli di dalam hati. Lalu mereka menjelaskan tingkatan-tingkatan kejernihan rohani ini sebagai maqam al-qalbu, al-fikru, al-qalbu, wal-ruhu, wal-sirru, dan macam-macam istilah lagi, nak menyatakan kedalaman jiwa manusia yang sedang diselami. Lalu bagaimana yang boleh membantu manusia untuk menembusi ehwal-ehwal rohani ini? Maka kata Syekh, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk menembusi hal-hal tadi selain daripada amalan yang dinamakan khulwah. Jadi yang sedang dibicarakan sekarang adalah khalwat. Khalwat ini jangan disamakan dengan khalwat dalam ilmu fiqh. Sekarang khalwat yang dibicarakan khalwat dalam istilah tasawuf. Ada orang kata, oh, tasawuf ada juga khalwat. Disuruh pula tu, berat. Suruh khalwat pula dah. Selama ni jabat agama marah khalwat, tasawuf suruh khalwat pula dah. Mana cerita ni? Setiap ilmu ada istilah masing-masing, perlu dipahami. Khalwat dalam ilmu fiqh menyendiri dengan orang-orang yang dilarang, dan itu haram. Perbahasannya ilmu fiqh. Adapun khalwat dalam tasawuf menyendiri hati dengan Allah, dan ada istilah-istilah tersendiri. Baik, sebelum kita meneruskan bicara mengenai persoalan ini, perlu dulu kita melihat beberapa perkataan yang sama erti dengan khalwat ini, supaya senang bila kita mendengar perkataan ini, kita tahu. Para ulama ahli tasawuf menggunakan beberapa perkataan lain untuk menjelaskan perkara ini. Antaranya perkataan uzlah, selain dari khalwat yang disebut di dalam kalam hikmat ini. Ada juga menggunakan perkataan i'tikaf. I'tikaf. Dan ada kalanya digunakan perkataan mujawarah. Inilah antara beberapa perkataan yang menunjukkan makna yang banyak persamaan sekalipun ada sedikit kelainannya. Perkataan uzlah ini secara umumnya dapat difahami menyendiri tubuh badan daripada sesuatu yang dibikin mengganggu. Itu uzlah, mengasingkan diri secara fizikal. Adapun khulwah menyendiri hati dan juga badan. Badannya menjauhkan diri daripada khalayak ramai, dan hati tidak teringat yang lain kecuali hanya mengingat yang satu, hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun i'tikaf juga perilaku yang seperti itu, menyendiri tapi dilakukan di masjid. Khalwat dan uzlah tidak semestinya di masjid, i'tikaf di masjid. Mujawarah, perkataan ini digunakan pakai oleh sebagian ulama untuk memerihalkan tentang pelakuan Nabi ketika menyendiri di Gua Hira. Disebut sebagai mujawarah, menyendiri juga. Inilah antara perkataan-perkataan yang ada kaitan-kaitannya. Tapi yang biasa digunakan tiga: khalwat, uzlah, dan i'tikaf. Inilah yang biasa digunakan pakai. Persoalannya sekarang, sebelum kita melihat secara tasawufnya tentang uzlah ini, apakah ini sebahagian dari agama atau bagaimana?
Kita sendiri pun jarang dibahaskan tentang perkara ini. Yang lebih malang, ada dari kalangan ilmuwan-ilmuwan kita yang menganggap perbuatan ini adalah cedokan daripada agama lain. Yang lebih malang lagi, mengatakan bahawa inilah amalan-amalan yang dibawa masuk dari luar ke dalam alam tasawuf. Kerana hal-hal seperti ini juga ditemui diamalkan oleh pendeta-pendeta di dalam beberapa agama lain. Lalu bagaimana sikap kita? Apa-apa pun sesuatu itu mestilah berdalil. Dasarnya dalil. Ada dalil atau tidak amalan ini? Baik, berkait dengan persoalan khulwah, kalau nak dilihat daripada sumbernya, hadis yang masyhur riwayat Aisyah radhiyallahu anha, perilaku ini. Kalau tentang uzlah, perkataan uzlah memang disebut dalam banyak hadis Nabi, terutamanya hadis-hadis yang menjelaskan tentang ehwal di akhir zaman, yang mana Nabi menganjurkan supaya melakukan uzlah. Jadi tidak dipersoalkan lagi berkait dengan perkataan uzlah, disebut di dalam banyak hadis-hadis Nabi. Tapi yang menimbulkan muskil sikit perkataan khulwat, sekalipun maknanya lebih kurang je, ada sedikit kelainan. Tapi perkataan ini bawa penyakit banyak. Yang karenanya lah tasawuf itu dituduh sebagai disadur ataupun mengimport amalan-amalan luar bawa masuk sampai ke dalam. Banyak berlaku. Jadi ingin saya jelaskan supaya kekeliruan ini tidak menjadi masalah. Jadi berkait dengan khulwat Nabi ini, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menceritakan bagaimana Nabi SAW berkhulwat di Gua Hira. Dan berdasarkan riwayat Aisyah, bahawa perbuatan Nabi berkhulwat di Gua Hira adalah sesuatu yang dilakukan setelah mendapat satu jenis wahyu dalam bentuk mimpi yang benar. Jadi perbuatan Nabi itu sesuatu yang berlaku selepas period wahyu. Sekalipun ada para ulama yang ada pro kontra sikit sini. Sebahagian mereka itu mengambil kira permulaan wahyu dengan turunnya ayat Iqra bismi rabbik. Bermulalah wahyu, yang mana apa-apa yang berkait dengan Nabi mula menjadi syariat yang boleh dijadikan sandaran hukum. Sebelum itu tak boleh dipakai menurut sebahagian mereka itu. Tapi sebahagian ulama dengan melihat kepada riwayat Aisyah, bagaimana awalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqah. Permulaan wahyu, kalimat yang digunakan oleh Aisyah, awalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqah. Permulaan wahyu yang datang kepada Nabi SAW adalah dalam rupa mimpi yang benar. Lalu Nabi melihat seperti misla falaki subhi, kadang yang samar-samar seperti cahaya di awal pagi. Selepas itu summa hubbiba ilaihil khala. Kata ulama, perkataan summa inilah yang memberi faham, selepas itu barulah Nabi berasa nak menyendiri. Lalu Nabi berkhulwat di Gua Hira. Lalu mereka mengambil faham daripada riwayat Aisyah, perbuatan Nabi itu sesuatu yang dilakukan setelah wahyu, bukan sebelum wahyu. Inilah kelompok golongan ulama yang mengambil kira perbuatan Nabi berkhulwat di Gua Hira. Andai kata diterimalah pandangan yang satu lagi itu, bahawa itu masih belum diambil intibar kerana berlaku sebelum turunnya ayat Iqra. Persoalannya sekarang, apakah sekali itu saja Nabi berkhulwat atau Nabi masih mengulangi selepas itu? Ternyata penelitian kita terhadap sunnah, sirah dan sebagainya masih diulangi. Kalau di musim haji, sewaktu bermalam di Mina, di mana tempat Nabi bermabit di Mina? Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah tu, di belakang masjid besar tu, di belakang kaki bukit tu, di situ dulunya ada gua. Itu tempat Nabi bermabit sewaktu melaksanakan ibadah haji. Itu setahun sekali ibadah haji.
Bulan-bulan lain ke mana pula? Ternyata berdasarkan sunnah, Nabi melaksanakan apa yang dinamakan ahli fiqh sebagai intikaf. Tapi perbuatannya sebenarnya perbuatan khalwat di ahli tasawuf. Cuma ahli fiqh menamakannya sebagai intikaf. Bagaimana? Hadisnya jelas dan semua orang tahu. 10 hari terakhir di bulan Ramadan Nabi berintikaf. Semua orang tidak ingkar hakikat ini, dan kita pun buat learning. Cuma intikaf kita tu barang-barang sikit lah. Ada pasal gini, macam-macam pasal lah. Nanti akan saya jelaskan bagaimana intikaf Nabi. Yang jelas Nabi berintikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan setiap tahun. Bukan setahun, bukan 2 tahun, setiap tahun. Bahkan ada kalanya sampai 20 hari Nabi berintikaf. Kecuali tahun terakhir, yang mana pada tahun itu Nabi wafat, Nabi tak buat. Itulah yang dikecualikannya. Tahun terakhir itu Nabi, yang mana pada tahun itu Nabi wafat, Nabi tak buat. Tapi sebelum itu Nabi berintikaf 10 hari. Jelas. Persoalannya sekarang, bagaimana bentuk intikaf Nabi? Bagaimana bentuknya? Nabi ternyata membina satu tempat kecil di masjidnya, makhba' namanya, yakni kemah kecil yang ada 3 tiang kayu tu ditutup dengan kain. Nabi masuk dalam, tiba di masjid, Nabi buat ini. Nabi masuk di dalam. Selepas solat subuh Nabi masuk, tidak keluar kecuali kerana hal-hal penting. Sekali-sekali Nabi jenguk Aisyah, jenguk je, tapi tidak bersama. Perbuatan ini bagaimana? Kita hanya dimaklumkan oleh fuqaha, berintikaf lah, niat intikaf dapat pahala, gitu je. Mana pattern intikaf Nabi? Tak pernah orang kabur. Ni pattern intikaf Nabi. Tapi jangan buat masjid putih lelah lagi, main pasang kemah belaka lelah. Ni mengaji malam satu lah ni. Main pasang kemah belaka ni. Janganlah buat gitu pula. Saya ada syur, sesuatu yang janggal sekalipun masyru' menimbulkan fitnah orang, jangan dibuat. Kecuali secara khusus. Nak buat cara senyap boleh lah, tapi tepat menyebabkan timbul fitnah orang, jangan terbaik-terbaik lah. Oleh kerana masuk isyak dah. Jadi nanti saya akan sambung penjelasan ini insya-Allah pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.